Alhamdulillah, memohon syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama di pagi hari ini kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sebanyak 200 kali. Allahu akbar. Bayangkanlah begitu banyak rahmat Allah mencurah-curah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Subhanallah. Dengan setiap satu salawat itu akan ditinggikan satu derajat, 10 derajat kita. Dengan satu salawat akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, selepas 200 kali bersalawat, kita akan teruskan dengan sesi tazkirah insya-Allah. Di pagi hari ini kita nak kongsikan lagi satu nama daripada nama baginda dan nama dan gelaran baginda, iaitulah nama dekat sini Bashir. Kan Bashir. Bashir pakai shin, Bashir. Jadi salah satu nama Nabi dan gelaran kepada Nabi ialah Bashir. Kenapa Nabi digelari dengan Bashir? Apa maksud daripada Bashir tu, apa artinya? Kenapa Nabi digelari sebagai Bashir? Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Al-Quran, gelaran kepada Nabi disebut dengan nama Bashir. Jadi sama-sama kita dengar dulu tuan-puan, keterangan dalam kitab ini muka surat 25. Sama-sama kita dengar dan hayati dulu. Dan kita minta seperti biasa Ustaz Aslam untuk tolong bacakan dulu syarahan ini insya-Allah. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Artinya, sungguh kami telah mengutusmu, yakni Muhammad, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Bashir dekat situ ialah pembawa berita gembira. Ini adalah salah satu di antara nama dan gelaran baginda, dan juga inilah sifat Nabi. Bukan sifat Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi terdahulu pun macam tu juga. Mereka ini Bashir, membawa kabar gembira, dan satu lagi Nazir, membawa peringatan. Apa kabar gembira yang dibawa oleh Nabi SAW? Kita dengar lagi terus. Bashir artinya pembawa berita gembira. Baginda memberi khabar gembira untuk mereka yang bertakwa dengan keridaan Allah Ta'ala. Ni. Kabar gembira tu untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Ini kabar gembira untuk mereka yang bertakwa dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan dapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-puan. Jadi berita yang dibawa ni kadang merupakan berita baik, kabar gembira, dan ada juga kabar yang buruk. Ni kabar yang buruk. Bila seorang datang bawa berita kepada kita, contohlah kan, berita ni berita buruk. Contoh orang tu aksiden dekat tu. Kita dengar ni berita buruk. Baik, tapi bagi sebahagian orang, tuan-tuan, berita buruk tadi adalah satu berita baik. Bagi siapa aksiden ni berita baik? Ya mungkin bagi tukang bengkel kan. Tukang bengkel kata ada lagi kereta masuk ni, banyak lagi lah dapat duit. Ada job lah lagi ni, buat kerja ni, nak baiki kereta ni. Kan. Orang towing. Dah cepat je pergi kan. Dia cakap ni duit ni. Tu ada orang aksiden dia cepat je bergerak dia. Tanpa di call, tanpa disuruh, tanpa diminta, dia gerak datang bila dapat kabar je. Macam tu. Jadi kabar ini ada yang baik, ada yang buruk. Para nabi ini tuan-puan membawa kabar yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa artinya tak dapat berita baik. Orang yang tak bertakwa pada Allah, yang bermaksiat pada Allah, yang derhaka pada Allah, dapat berita buruk daripada para nabi. Apa dia? Dengan siksaan api neraka, dengan kemurkaan Allah.
Tetapi orang-orang yang baik akan dapat kabar gembira, berita yang baik. Jadi berita yang baik yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini, yang pertama, siapa dapat berita baiknya? Iaitulah orang-orang yang bertakwa. Apa kabar baiknya? Orang yang bertakwa akan dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Baginda memberi khabar gembira untuk mereka yang takut kepada Allah Ta'ala dengan keamanan di hari kiamat nanti. ini yang kedua tuan-puan. Orang yang rasa takut pada Allah dekat dunia ini, maka dia akan aman di akhirat nanti. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak akan kumpulkan dua keamanan dan dua ketakutan kepada hamba-Ku, kata Allah. Bila dia merasa aman di dunia ini, maka dia akan ketakutan di akhirat nanti. Dan bila dia takut di dunia ini kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Ini dibawa kabar gembira ini oleh Nabi SAW, siapa yang takut pada Allah di atas dunia ini. Artinya bila takut tu dia ikut apa yang disuruh oleh Allah, dia tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Dia takut kepada Allah, sentiasa mencari mana tempat amalan, pekerjaan yang membuatkan dia mendapatkan cinta Allah, dia buat dekat atas dunia ni. Kenapa? Atas rasa takut dia pada Allah, maka di akhirat nanti dia akan ada keamanan, akan rasa aman di akhirat nanti daripada azab Allah, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya. Baginda memberi khabar gembira untuk mereka yang merindui Allah Subhanahu wa taala dengan dapat melihatnya di syurga nanti. Ini di antara kabar gembira yang dibawa oleh Nabi SAW ialah kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya kata Nabi, innakum satarawna rabbakum, kalian akan dapat melihat Tuhan kalian. Kama tarawnal badra, kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti mana kalian melihat bulan di malam purnama. Ini artinya apa? Dekat dunia ni kita tak boleh melihat Allah dan tak payah nak fikir macam mana nak melihat, tetapi di akhirat nanti boleh, tuan-puan. Subhanallah. Ini kabar gembira untuk mereka yang merindui Allah dengan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga nanti. Ini di antara kabar gembira yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Terus, Baginda memberi khabar gembira untuk mereka yang taat dengan balasan pahala, keampunan dan syurga serta syafaat darinya. Ni. Orang yang taat dapat kabar gembira juga daripada Nabi SAW. Apa? Yang pertama, dia akan dapat balasan daripada ketaatan yang dia buat. Sekecil-kecil ketaatan, tuan-tuan, kita akan dapat balasan. Sekecil-kecil ketaatan yang kita buat ni, amal ibadah yang kita buat, amal soleh yang kita buat, sekecil-kecil pahala yang kita buat, di akhirat nanti kita akan dapat balasannya. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan, misqala zarrah, seumpama zarrah, kecil sangat. Ni kan, kalau dalam terjemahan tu sekecil biji sawi lah. Ada lagi yang lagi kecil daripada itu, tuan-puan. Maka kata Allah, ya rahu, dia akan nampak balasan. Ni, apa yang kita, salawat yang kita baca tadi, Masya Allah, beratus-ratus kali, kita akan nampak balasannya di akhirat nanti. Kita kongsikan niat dakwah, kan dapat pahala dakwah. Ya, dekat dunia ni kita tak nampak pahala dakwah tu, tetapi di akhirat nanti kita akan nampak pahalanya. Bahkan, karena sangat berhajatnya orang kepada pahala ni, tuan-puan, di akhirat nanti sekecil-kecil pahala pun dicari. Seperti mana sebelum ini saya dah terangkan dah, dalam program IMSS dalam tazkirah tu, sekecil-kecil pahala pun kita nak dapatkan di waktu itu. Kenapa? Kita sangat berhajat kepada pahala. Jadi kenapa kita sangat pahala ni, tuan-puan? Sebab di akhirat nanti kita akan dapat balasannya. Setiap pahala, setiap amal saleh yang kita buat, kita akan dapat balasannya walaupun sekecil-kecil amal soleh. Jadi Nabi memberi khabar gembira siapa yang taat pada Allah, walaupun manusia tak melihatnya, walaupun manusia tak memujinya, walaupun manusia tak menyanjungnya, semua ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang rasa risau ni orang yang ketika buat ibadah dipuji oleh orang lain.
takut ada bangga kan, sombong kan, hilanglah pahala amal ibadah tadi. Riak ke, ujub, yang takabur tadi, hilanglah pahala amal ibadah tadi. Jangan tengok orang kan, buat je lah, tak kisahlah kan. Yang penting Allah Maha tahu dan setiap amal soleh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara khabar gembira yang dibawa oleh Nabi, orang yang taat akan dapat balasan pahala, kemudian dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum dia buat taat tu dia ada buat maksiat tuan-puan. Ni, tapi lepas buat maksiat tu dia buat taat, maka kemaksiatan yang dia buat sebelum itu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kata Nabi, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Lepas buat yang tak baik, yang tak elok, buat dosa, perbanyakkan buat ketaatan dan harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu yang kita buat daripada amal soleh memadamkan dosa-dosa di masa lalu. Dosa-dosa yang kita buat pada zaman dahulu, sekarang kita perbaiki diri kita. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua. Itu khabar gembira yang dibawa oleh Nabi. Orang yang taat pada Allah akan dapat balasan pahala, keampunan dan syurga. Subhanallah, akan dapat syurga di akhirat nanti. Di akhirat nanti tempat ada dua sahaja. Kan, sama ada syurga ataupun neraka. Kita tak ada pilihan kedua tuan-puan. Satu je pilihan kita, iaitu kita nak pilih syurga. Orang yang taat dijanjikan oleh Nabi SAW, dijanjikan oleh Allah melalui Nabi dengan syurga. Dan yang keempat ialah orang yang taat akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara yang sangat diharapkan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi itu yang dibawa oleh Nabi. Nabi SAW ni adalah Bashir, pembawa kabar gembira. Membawa kabar gembira, tapi bukan untuk semua orang. Dalam masa yang sama, baginda juga adalah Nazir. Gembira, berita gembira untuk siapa? Untuk mereka yang disebutkan tadi. Untuk orang yang bertakwa pada Allah, untuk orang yang takut pada Allah, untuk orang yang merindui Allah, untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi SAW digelari oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama Bashir. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu dululah tuan-puan. Kita nak kenal Nabi. Ustaz, kenapa Nabi ni namanya Bashir? Apa arti Bashir? Pemberi kabar gembira. Siapa yang dapat kabar gembira daripada Nabi? Maka dah disebutkan dah satu demi satu tadi. Mudah-mudahan program kita, tazkirah kita, pengisian kita di pagi hari ini menambah lagi kenal kita kepada baginda Nabi SAW dan menambah lagi kecintaan dan keriduan kita kepada baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, kita nak teruskan lagi dengan bacaan salawat sebanyak 200 kali lagi tuan-puan. Kita sambung nak bagi khatam kitab ni, salawat hari Rabu dan salawat hari Khamis. Baik. Bagi saya minum tu, cawan tak ada pula. Minta maaf tuan-puan, minum terus direct dekat botol ni. Sebab suara dah kering daripada baca Al-Kahfi tadi. Serak dah. Bismillah. Alhamdulillah. Nanti habis suara kita nak salawat. Tak apa. Habis suara salawat atas Nabi, orang kata berbaloi lah kan. Suara tak ada sebab bersalawat, sebab baca Quran, tak apa. Sebab bagi tazkirah, tak apa. Yang masalah tu suara habis sebab menyanyi je sebenarnya. Itu masalah lah. Yang habis menjerit-jerit apa benda entah, yang tak datangkan pahala. Setiap perkataan yang kita keluarkan daripada lidah kita ni tuan-puan, di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawapan. Akan kita tanggung tuan-puan. Kalau baik, kita dapat kebaikan. Kalau buruk, tanggunglah keburukan nanti di akhirat. Ni setiap perkataan, setiap patah kata yang keluar daripada lidah kita ni, yang baik-baik, alhamdulillah, akan datangkan pahala. Hilang suara kerana bersalawat, alhamdulillah, berbaloi kita,
dapat mulut, dapat lidah, boleh bercakap, tapi kita hilang suara kita kerana banyak bersalawat, hilang suara kita kerana banyak baca Quran, habis suara kita kerana kita sampaikan tazkirah, ceramah, ajak orang kepada kebaikan, itu tak ada masalah. Yang masalah tadi, apabila kita guna habis suara kita ni untuk benda-benda yang tak ada faedah, benda-benda lara, lebih-lebih lagi kepada benda-benda yang maksiat. Berapa banyak kata Nabi SAW, Nabi SAW pesan kepada salah seorang sahabat, kata Nabi, kuffa alaika haza, tolong jaga lidah engkau, tolong jaga lidah. Nabi pegang, bahkan dalam hadis Nabi tunjuk lidah dia, kuffa alaika haza, tolong jaga ni betul-betul, tolong tahan lidah ni betul-betul. Lidah ni tuan, tolong tahan, tolong jaga betul-betul, jangan sampai bercakap benda yang tak elok. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang dihumpankan ke dalam api neraka, masuk dalam api neraka. Kenapa? Karena apa? Hasaidu alsinatihim, hasil tuaian daripada lidah mereka. Ini bahaya lidah ni. Jadi pagi ni tak apalah, hilang-hilang suara pun tak apalah. Kita gunakan kepada yang baik-baik, insya-Allah. Baik.